Baik, kita mulakan pengajian malam ini dengan macam kitab Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kiram ashab nizam syaulahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa 'alamu anallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya takutlah oleh kamu akan mana pada suatu hari nanti akan berlakunya musibah dan juga bala bencana tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kepada semua orang. Wa alamu anallaha syadidul iqab. Tahuilah olehmu sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasan azab siksaan dia, insya-Allah. Yang mati Tuan Imam kita, mana kita imam dia? Hilang dah. Yang mati Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa masjid, muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung pengajian kita. Malam ini kita baca kitab Misbahud Duja Syarah Saifuddin Najah, kitab fiqh. Tapi walaupun dia kitab fiqh, pada permulaannya ada pembahasan berkenaan dengan tauhid sebelum kita masuk dalam bab fiqh, insya-Allah. Malam ni kita ke surah apa tu? Tuan ada tanda tak? 17 17. Baik, kita lihat 17. Okey, insya-Allah. Clear tak? Clear. Boleh ya? InsyaAllah. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarina amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan telah bermanfaat akan ilmunya dalam dua negara, iaitu dunia dan akhirat, insyaAllah. Baik, kita lihat tentang maksud ayat ini, nombor 9 kan? Maksud ayat ini ialah kami mohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan semua perkara dan keadaan, sama ada yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun agama. Ini nombor 9 dah. Dunia dan agama tu dia bahas masih lagi dalam bahas berkenaan dia punya mukadimah tu. Dia punya matan itu kan. Dan dengannya kami mohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Dunia dan agama. Jadi maksud ayat ini ialah kami memohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain, dalam semua perkara dan juga keadaan, sama ada berkaitan dengan urusan dunia dan juga agama kita.
Jadi apa saja perkara yang kita lalui dalam kehidupan kita, sama ada dunia dan akhirat, dunia dan agama, mestilah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tiada yang boleh membantu kita sama ada ketika dalam susah atau sempit melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahiriatnya kita nampaklah manusia itu yang membantu. Zahiriatnya kita nampak manusia yang menolong kita. Tetapi hakikatnya itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menggerakkan manusia itu supaya membantu dan juga menolong kita. Okay? Dalam aspek menolong dan juga membantu ini, kan, bukan saja manusia yang boleh membantu, malahan binatang pun kadang-kadang membantu manusia. Ada juga binatang yang membantu manusia, malahan ada juga binatang yang membantu binatang yang lain dalam urusan seharian mereka, demi untuk kata kalau tidak dibantu sudah tentu mereka akan mati ataupun dibunuh oleh binatang lainlah. Tapi kita lihat di sini ialah pertolongan terhadap makhluk lah, ataupun terhadap Allah, terhadap manusia itu sendiri. Kami mohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain, dalam semua perkara dan keadaan, sama ada berkaitan dengan urusan dunia ataupun agama. Baik, kemudian yang ke-10, selawat ke atas Nabi ada 3 makna. Selawat atas Nabi ada 3 makna. Kan disebut dalam matan tu di atas tu, dan semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberi pertolongan ataupun penghormatan. Jadi selawat ke atas Nabi ada 3 makna. Pertama, jika daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bermaksud rahmat, iaitu rahmat yang disertai peragungan Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dan menghidupkan akan hati baginda Rasulullah. Itu kalau selawat itu daripada Allah Ta'ala. So maknanya bila kita berselawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala juga berselawat. Man salla alayya maratan sallallahu biha asyara. Barang siapa berselawat kepadaku, kata Nabi, dengan sekali selawat, maka Allah Ta'ala akan berselawat dengan 10 kali selawat. Man salla alayya maratan sallallahu biha asyara. Baik, kemudian jika daripada malaikat, maka dia bermaksud istighfar. Istighfar ke atas kesalahan, bukan ke atas dosa, kerana Nabi Muhammad SAW ni seorang hamba ataupun individu yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Jadi bukanlah makna malaikat itu istighfar kepada Nabi itu nak mohon keampunan di atas dosa Nabi, tak ada. Kerana Nabi dia dah tahu dah dia maksum. Tapi dia lebih berbentuk orang kata mendoakan kepada baginda Rasulullah SAW supaya ditinggikan, naikkan darjat baginda Rasulullah SAW. Jika daripada manusia, dia bermaksud munajat dan doa daripada manusia. Ibid, di situ ada tulis ibid. Apa makna ibid, tuan-tuan? Ibid maksudnya telah dibahaskan di belakang. Biasalah perkataan ibid ni, bagi sesiapa yang biasa buat tesis ataupun buat kerja, kadang-kadang di nota kaki tu dia tulis ibid. Apa maksud ibid? Maksudnya dia dah dicerita kat belakang lah. So dia cerita kat sini balik, macam tu. Ataupun dia ambil secara ringkas saja dicerita di sini, sedangkan yang lebih luasnya dicerita di belakang. Baik, kemudian salam. Salam bermaksud penghormatan. Asal mana salam ni sejahtera lah. Asal mana salam. Contohnya kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sejahtera atas kamu. Salam ni sejahtera. Salam tu pun bermaksud Islam. Bila kita kata salam, makna Islam lah, sejahtera atas kamu. Kerana Islam tu makna sejahtera ataupun selamat ataupun keamanan, tu makna Islam. Kan kalau Islam dari segi istilah orang kata menundukkan diri di atas keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, samping kita menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan sebagai Islam. Tapi Islam dari segi bahasa itulah selamat, sejahtera, keamanan. So mana biasa siapa masuk Islam, mana dia selamatlah dan sejahtera. Sejahtera ini mana sejahtera akidahnya.
dari perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Imam Rafa'i berkata, maksud selawat dan salam adalah Allah Ta'ala mengagungkan Nabi Muhammad SAW di dunia dengan memasyurkan sebutan baginda dan mengekalkan syariatnya. Di akhirat pula baginda diagungkan Allah Ta'ala dengan kurnia syafaat baginda kepada umatnya, menggandakan pahalanya dan menzahirkan keutamaannya, mengatasi seluruh makhluk yang terdahulu, dan kemudian dengan kedudukan yang terpuji serta menzahirkan utamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Rafa'i lah. Jadi maksud selawat tadi adalah Allah Taala mengagungkan Nabi. Agungkan Nabi di dunia, kemudian memasyhurkan sebutan baginda dan mengekalkan syariatnya. Itu di dunia lah. Maksud makna 3 benda yang diberikan Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW. Pertama, Allah Ta'ala mengagungkan baginda, nama baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, memasyhurkan nama sebutan baginda. Banyak orang menyebut-nyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikekalkan syariat baginda. Kan, walaupun di kalangan musuh Islam tak suka pada Islam, contohnya benci pada Islam, dan baru ni pun kita dah dengar kan apa yang terjadi di New Zealand kan. Di mana kata ramai di kalangan Islam telah pun dibunuh dalam di masjid kan oleh seorang lelaki itulah yang apa tu, saya tak ingat nama dia pengganas tu kan. Tapi orang kata nak menunjukkan kepada kita juga tentang orang kata sebenarnya apa yang berlaku tadi, mana orang luar bukan Islam dia nampaklah sebenarnya siapa yang teroris, siapa pengganas sebenarnya. Kalau sebelum ni mereka melemparkan Islam sebagai pengganas, tapi dengan kejadian tadi yang ditunjuk secara langsung kan, semua orang boleh tengok. Jadi siapa sebenarnya pengganas? Yang nampak pada sebenarnya pengganas ialah orang bukan Islam. Bukan Islam yang pengganas, musuh pada Islam. Okey. Kat situ pun kita nampak dah. Baik. So maknanya di dunia Allah Taala mengagungkan nama baginda, ta'zimkan. Yang kedua, Allah Taala memasyhurkan nama baginda. Yang ketiga, Allah Taala mengekalkan syariat baginda. Akhirat pula Allah Ta'ala gunakan syafaat kepada baginda Nabi SAW supaya Nabi boleh berikan syafaat kepada umat dia. Kemudian Allah Ta'ala mengganda-gandakan pahala baginda Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala menzahirkan utamaannya, mengatasi seluruh makhluk yang terdahulu. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan Nabi dalam kedudukan yang terpuji. Kemudian Allah Ta'ala menzahirkan keutamaan baginda ke atas seluruh orang-orang yang beriman semuanya. So Allah Ta'ala kepada seluruh orang beriman semuanya, Allah Ta'ala menzahirkan keutamaan baginda Rasulullah SAW. So maknanya banyak kelebihan hasil daripada selawat atau salam yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau juga menyatakan ini beberapa perkara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda. Kurniaan-kurniaan ini mempunyai derajat kedudukan. Allah Ta'ala boleh menambahkan lagi derajat ini melalui doa daripada sesiapa sahaja yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. So maknanya kalau kita selawat pada Nabi tak rugi pun. Tak rugi kan. Malahan menaikkan lagi, meninggikan lagi akan derajat baginda Rasulullah SAW. Okay, kalau kita cinta pada Nabi, semaknanya kita kena menzahirkan kecintaan pada Rasulullah SAW. Sama ada segi perkataan ataupun perbuatan kita. Itu menunjukkan pada kecintaan kita pada Nabi ya. So maknanya kalau ada orang caci maki Nabi, ada orang hina Nabi, maknanya kita lah orang yang pertama contohnya ke depan untuk kita membantah kan, ataupun kita kan bencilah, tak sukalah kan kepada orang-orang yang begini yang musuhi akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi pun tak musuh pada mereka. Kan? Mereka pun tak pernah jumpa Nabi. Lainlah kalau seandainya Nabi musuh pada mereka, Nabi menghina mereka, tapi Nabi tak pernah menghina mereka pun. Kan? Nabi pun dah wafat dah 1400 tahun lepas. Nabi pun tak pernah hina mereka, dan Nabi pun pada zaman Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab pun Nabi tak pernah hina mereka. Pernah ya kan? So kenapa mereka golongan-golongan tertentu pada zaman sekarang ini yang musuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi tanggungjawab pada kita
tanggungjawab pada kita untuk melindungi akan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak untukkan ketidak pada Nabi. Allah Taala menyebut dalam Quran, dia kata qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata oleh Muhammad, kalau kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah akan daku pada Rasulullah sallam. Dan Allah Taala akan mencintai kamu. Kalau kita cinta pada Allah Taala, semana kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cinta pada Nabi, akan membawa kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lihat tentang ke atas penghulu kita. Disebut di atas garisan itu ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, penghulu dalam bahasa Arab ialah kalimatnya ialah sayyid. Sayyid mana penghulu. Sayyid mempunyai beberapa maksud. Di sini. Pertama, pemimpin sesuatu kaum. Pemimpin satu kaum dinamakan sebagai sayyid. Dengar tak mic ni? Macam tak kuat lah mic ni. Ni Kalau ada yang apa tu, senang sikit. Okey. Baik, apakah nak katakan sayyid? Sayyid maksudnya pertama pemimpin satu kaum. Ataupun penghulu lah, penghulu pemimpin ataupun amir. Bahasa istilah kita ni amir lah. Tok penghulu, tok ompek. Tok penghulu, tok ompek. Itu dia katakan sebagai pemimpin. Ataupun YB lah. Kalau kita ni YB, atau yang berhormat, itu dia katakan sebagai pemimpin. Okay, tetapi ucapan yang paling mulia ialah sayyid. Walaupun YB itu sebagai pemimpin, tetapi yang paling mulia kita sebut sayyid. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki tentera yang ramai. Orang yang memiliki tentera yang ramai pun dikatakan sebagai sayyid juga. Orang yang menjadi rujukan orang lain ketika dalam kesusahan pun dikatakan sebagai sayyid. Kalau tuan-tuan biasanya dirujuk oleh orang lain, kalau ada orang lain susah, memerlukan bantuan dan pertolongan, tuan-tuan pun bantu dan tolong dia, maka kita pun dikatakan sebagai sayyid. Kemudian orang yang mempunyai sifat penyantun, ia tidak dapat dipengaruhi oleh sifat marah. Orang punya sifat penyantun yang tak dapat dipengaruhi oleh sifat marah. Maknanya hati sentiasa tenang kan? Maknanya kalau ada bencana ke musibah sebagainya, kan dia sentiasa dalam keadaan tenang, tak ada cepat bongi, tak ada sifat marah dan sebagainya. Ini pun juga dia akan sebagai sayyid. Kemudian kata Muhammad, ini adalah sebaik-baik nama. Inna sungguh nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kalanya disebut dengan nama Muhammad dan ada kalanya disebutkan dengan Ahmad. Dalam Quran surah Yasin, Toha ma anzalna alaika litashqa. Jadi Toha itu adalah nama Muhammad SAW. Yasin pun nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nama Muhammad ni banyak lebih kurang dalam 200 lebih nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Tuan-tuan kalau boleh ingat lagi eloklah. Kalau tak ingat nama Muhammad paling mudah. Maksud Muhammad itu ialah orang yang terpuji. Orang yang terpuji. So sesiapa yang terpuji, memang layaklah kita namakan sebagai seorang lelaki yang bernama Muhammad. Kemudian Ahmad. Ahmad, kemuliaan dan keutamaan mengatasi sifat-sifat terpuji orang lain. Itu dia katakan sebagai Ahmad. Orang lain pun terpuji juga. Kan orang lain pun ada punya sifat-sifat terpuji. Tapi orang yang bernama Ahmad ni punya sifat terpuji mengatasi akan sifat terpuji orang-orang yang lain. Tetapi jangan sampai kita nama Muhammad tapi perangai pun teruk, akhlak pun buruk. Jangan sampai kita ni bernama Ahmad. Nama siapa? Ahmad, tapi perangai teruk, kan, mencuri, merompak, kan, buat benda-benda tak elok dan sebagainya. Kan, cakap pun main kasar, lepas-lepas je tu cakap. Maki hamun tak habis-habis, siang malam pagi petang masih maki hamun orang. Okey, jadi tak sesuai dengan nama itu dengan nama Muhammad ataupun dengan nama Ahmad, tuan-tuan. Lebih baik tukar dengan nama lain lah. Jangan letak nama Muhammad kalau saya nama tu teruk ataupun buruk.
Kedua-dua makna dan hakikat ini ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah baginda paling banyak dipuji oleh manusia. Baginda paling banyak dipuji oleh manusia. Dalam dunia tuan-tuan, siapa yang tak pernah memuja? Daerah mana yang tidak ada memuja ataupun memuja Allah Subhanahu Wa Taala? Sentiasa saja ada. Sama ada di Malaysia, di pun kan di Asia Tengah, di Asia Barat ataupun di Eropah, di Amerika dan sebagainya, ada sahaja orang Islam lah. Walaupun mungkin tak banyak satu tempat tadi, tapi tetap ada orang Islam. Macam tu. Sebenarnya di mana saja di dunia ni ada saja orang-orang yang memuja yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan memuja Nabi Muhammad SAW dan menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana setiap kali orang bersembahyang, mereka akan bersalawat kepada Rasulullah. Bila kita sembahyang je, kita bersalawat kepada Nabi. Itu juga dalam azan pun ada orang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tak? Kerana masa tu dia sentiasa bergerak. Kan, kalau sekarang ni di sini tempat ni maghrib, tempat ni dah kita maghrib nak masuk isyak. Tempat lain pula dalam waktu petang nak masuk maghrib. Tempat lain pula mungkin waktu asar. Tempat lain lah mungkin orang kata waktu zuhur. Tempat lain lah mungkin waktu duha. Tempat lain mungkin waktu subuh dan sebagainya kan. Kerana bumi ini dia bulat. So makna bila bumi bulat, sentiasa saja di mana sahaja dunia ni ada saja orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah, ada saja orang yang mengerjakan solat, ada saja orang yang melaungkan azan, ada saja orang yang melaungkan iqamah. Tak? Semaknanya di mana saja dunia tuan ada saja orang yang memuja nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan yang ada pada Nabi. Baik, kemudian kemuliaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dilihat kepada gelaran Nabi Muhammad sallam sebagai habib ataupun kekasih Allah, dia di atas wazan fa'ilun, maka dia boleh jadi fa'il ataupun maf'ul. Fa'il makna orang yang lakukan, maf'ul orang yang kena lakukan. Kalau kita letakkan nama Nabi Muhammad SAW itu di atas wazan fa'il, Muhammadun di atas wazan fa'ilun, wazan mana timbangan. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada wazan mauzun, mana timbangan dia. Kalau kita letakkan Nabi Muhammad ini disamakan dengan wazan fa'ilun, orang yang melakukan, maksudnya baginda adalah orang yang paling banyak memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita letakkan nama Muhammad ini di atas wazan maf'ulun, yang kena buat. Maf'ulun maknanya kena buat. Maknanya baginda adalah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. So maknanya nama Nabi ini Muhammad ni boleh kita letakkan di atas wazan fa'ilun mana orang yang melakukan, ataupun kita letakkan di atas wazan maf'ul yang kena lakukan. Yang dipuji. Kalau fa'ilun yang memuji. Kalau maf'ulun yang kena puji. Dua-dua ni boleh. Kalau kita katakan Muhammad itu di atas wazan fa'il yang memuji, maksudnya baginda ialah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk yang lain. Makhluk yang lain sentiasa memuja baginda Rasulullah. Memuji nama Nabi. Kalau katakan Muhammad itu di atas wazan ulun yang kena puji, maksudnya baginda ialah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fa'il mana Nabi paling banyak puji, Nabi paling banyak memuji. Kalau maf'ul Nabi yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk-makhluk yang lain. Baik, kemudian perkataan khatimun nabiyyin ataupun khatamun nabiyyin. Kita boleh baca dua, sama ada khatimun nabiyyin, kesudahan pada nabi, ataupun khatamun nabiyyin, kesudahan pada nabi juga. Semua berbeza dari segi makna, segi logah. Kalau kita sebut khatamin nabiyyin, maknanya nabi yang penutup, nabi yang menyempurnakan sesuai dengan keadaan nabi sebagai penutup atau yang menyempurnakan seluruh nabi. Tidak ada nabi selepas daripada baginda Rasulullah SAW. Itu kalau kita letak nama khatamin nabi itu di atas bacaan dengan khatim, kha alif ta ya mim.
Kha alif tamim mana khatim, mana kesudahan para nabi ataupun penutup para nabi. Kalau kita baca khatamun, kha alif tamun, khatamun maknanya khatam. Asal ini ialah cincin penghias ataupun cincin. Okey, sesuai dengan nama Nabi sebagai penghias pada hari kiamat nanti. Penghias pada hari kiamat ini, dan juga memberi syafaat kepada hamba ataupun umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So makna kita boleh baca dengan makna khatim, dan juga boleh kita baca dengan khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya bermakna baik dan sesuai untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 6 ciri nabi. Apakah ciri-ciri yang ada kepada seorang nabi? Pertama, dia mestilah seorang manusia. Jin tak boleh jadi nabi, binatang tak boleh jadi nabi. Yang kedua, lelaki. Seorang lelaki. Perempuan tak boleh jadi nabi. Si Hunsa pun tak boleh jadi nabi. Hunsa tu kan. Hunsa ni yang ada 2 alat kemaluan lah. Ada alat kemaluan lelaki dan ada alat perempuan. Ataupun maknyah. Maknyah boleh jadi nabi tak? Tak boleh jadi nabi. Okay? Lelaki menyerupai perempuan pun tak boleh menjadi nabi, ataupun perempuan menjadi menyerupai lelaki pun tak boleh jadi nabi. Dia mestilah seorang lelaki yang tulen. Kalau dia masa solat dalam saf, dia belakang. Siapa? Hunsa. Hunsa ni dia ada 2 lah. Mana alat yang aktif? Kadang dia antara dia ada 2 alat, lelaki dan perempuan. So mana alat yang paling aktif? Kalau alat-alat aktif lelaki, mana dia berada di saf lelaki. Kalau yang aktif maka dia berada di saf perempuan. Saf perempuan. Tapi boleh sebaris dengan lelaki. Mana? Dalam saf. Dia kena belakang. Belakang lah. Paling susah belakang lah. Jangan duduk depan lah. Kan kawan geli pula kan. Macam tu. Carilah saf yang belakang. Tapi kalau saf belakang pun tak ada, kan, boleh duduk di mana-mana lah saf. Yang penting orang lain, orang kata orang lain tak meragui lah akan dirinya tadi lah. Tak ragu tentang diri dia. Okay. Kemudian kalau maknyah ni kita suruh dia berada di saf mana? Saf lelaki ke saf perempuan? Maknyah ni lelaki menyerupai perempuan kan. Jadi berada di saf mana? Saf lelaki. Jangan duduk di saf perempuan. Okay. Kalau perempuan menyerupai lelaki, istilah dia apa? Tomboy. Okey, tomboy ni berada di saf mana? Saf perempuan. Kerana asalnya perempuan, dia bukan lelaki kan. Dia berada di saf perempuan. Okey. Kalau potensi unsa tadi, tengok mana alat kelaminnya yang paling aktif lah. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Kat situlah dia duduk lah. Okey. So maknanya seorang nabi atau rasul ni mesti seorang lelaki, tidak boleh perempuan dan sebagainya. Kemudian dia seorang yang merdeka, tak boleh dia seorang hamba. Seorang hamba, dia mesti seorang merdeka. Kemudian keempat, selamat daripada sesuatu yang menyebabkan orang lari daripadanya secara adat. Contohnya penyakit bau busuk dan menjijikkan, seperti penyakit sopak, kusta dan sebagainya. Ini tak sesuai lah pada nabi. Tak sesuai pada seorang nabi. Kemudian bapa dan ibunya tidak melakukan pekerjaan yang hina dalam pandangan manusia. Untuk bapa, contohnya bapanya tidak bekerja mengangkat najis ataupun kotoran. Ibu seperti ibu pula tidak bekerja menjual kehormatan dirinya ataupun berzina. Dia tak melakukan benda-benda keji ataupun maksiat lah. Jadi tu orang kata kriteria bagi ibu bapa kepada seorang nabi ataupun seorang rasul. Macam tu. Cuma kalau ibu bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka hidup pada zaman fatrah. Zaman fatrah ialah zaman ketiadaan para nabi dan para rasul. Pendapat juga menyatakan kedua para nabi ini termasuk dalam kumpulan ahli syurga. Dan ada menyatakan bahawa ibu bapa nabi ini tidak pernah menyembah patung berhala, tak pernah sembah. Ya. Syariat mereka pada masa itu, kalau ada pun mereka syariat mengikut pada syariat yang nabi yang sebelumnya lah. Ikut syariat nabi sebelumnya. Okay. Kalau tidak ada syariat, sebenarnya dimaafkan mereka lah. Kerana pada nabi itu tidak ada nabi dan juga pada rasul. Okay.
Dan ada pula pendapat yang kuat menyatakan bahawa kalau sebut dalam kitab Jawharatul Tauhid, kan Allah Subhanahu Wa Taala telah menghidupkan semula akan kedua ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka disuruh beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu diwafatkan semula kedua ibu bapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dalam kitab Jawharatul Tauhid dan dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani dan juga Syekh Al-Bajuri. Kan? Disebut dalam kitab itu. Walaupun hadis berkenaan itu ada dhaif, dia kata ada dhaif, tapi masih lagi boleh diambil kira, boleh digunakan, dipakai untuk menyatakan bahawa ibu bapa Nabi SAW itu bukan termasuk dalam kumpulan ahli neraka, tapi termasuk dalam kumpulan ahli syurga. Ya. Rasulullah beri syafaat. Ya. Masa akhirat. Rasulullah beri syafaat. Ya, Nabi Muhammad Mestilah pada mak bapak. Iyalah, boleh juga beri syafaat kepada, kerana Nabi ini punya syafaatul uzma, syafaat yang besar. Syafaat yang besar. Nabi boleh beri syafaat kepada ibu ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, mendapat wahyu dalam bentuk syariat tetapi tidak diperintahkan menyampaikannya. Jika diperintahkan menyampaikannya, maka akan menjadi nabi dan juga rasul. Dia juga nabi dan juga rasul. Setiap nabi bukan dianya rasul. Setiap rasul merupakan seorang nabi. Seorang nabi. Itu dikatakan sebagai umum khusus min wajhin. Umum khusus min wajhin. Itu istilah dalam bahasa Arab lah. Istilah dalam bahasa Arab, maksud umum khusus macam ini, maknanya bila kita sebut seorang rasul sebagai seorang nabi, bila kita sebut dia nabi bukan bermakna dia rasul. Rasul jumlahnya adalah 313 orang. Rasul ada 313 orang. Yang disebut dalam Quran hanya 25 saja. 25 saya sebut sebagai rasul. Sedangkan nabi jumlahnya 124,000. 124,000 jumlah nabi. Ada nabi mempunyai seorang umat. Ada nabi yang tidak ada umat. Dan ada nabi mempunyai umat yang ramai, contohnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempunyai umat yang paling ramai sekali. Okey, dalam satu masa kadang-kadang terdapatnya seorang nabi, dalam satu masa kadang-kadang terdapat 2 orang nabi serentak. Dan dalam satu masa pun kadang-kadang ada 3 orang nabi serentak dalam satu masa. Satu masa ada 3 orang nabi serentak. Okey, sedangkan pada zaman Nabi sallam hanya seorang nabi dan rasul sajalah. Tidak ada nabi yang lain. Tidak ada nabi yang lain. Kan? Kalau Nabi Ibrahim serentak dengan anaknya Nabi Ismail. Semana walaupun Nabi Ibrahim belum meninggal dunia, tetapi ada nabi yang lain, itulah Nabi Ismail alaihissalam. Kan? Jadi mana dalam masa yang sama terdapat 2 orang nabi. Baik, kemudian mengikut Imam Syafi'i, keluarga nabi adalah mereka yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Itu saja yang dikatakan sebagai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian tambah satu peringatan. Ummatul mukminin termasuk ahlul bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait termasuk juga ummatul mukminin, mana isi baginda. Ini penting diketahui untuk menolak pendapat golongan Syiah yang menyatakan isteri baginda bukan daripada golongan ahlul bait. Fata'ammalu, maka fikirkanlah. Fikirkanlah. Okey, tafakkur, fikirkanlah. Kerana orang Syiah menganggap kan isi baginda bukan golongan ahli bait. Siti Aisyah ke ataupun kata Maria ke kan, ataupun Siti Khadijah ke, semua dia kata itu bukan golongan ahli bait. Dia kata ini semua dikatakan orang kata musuh kepada Islam. Mereka musuh pada Islam. Kan Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, kan mereka dianggap sebagai orang yang merampas jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali pun tak kata aku ni sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Sayyidina Ali menjadi khalifah yang untuk giliran keempat.
Tetapi Syiah kata sepatutnya yang menyandang jawapan khalifah itu selepas daripada Rasulullah wafat ialah Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Osman dan sebagainya. Tetapi Ali pun tak pernah menyatakan bahawa dia ni sebagai khalifah. Okey. Baik, kemudian sahabat ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, kan, melihat baginda, beriman dengannya dan meninggal dunia dan keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Ada juga di kalangan para sahabat yang hidup sezaman Nabi dan beriman dengan Nabi tetapi tidak melihat Nabi. Tidak melihat Nabi, mereka dinamakan sebagai golongan al-mukhadramun. Digolongkan sebagai golongan al-mukhadramun. Antara mereka ialah seperti Sayyiduna Huwais bin Al-Qarni. Huwais Al-Qarni, tahu kan? Kita tak pernah dengar nama Huwais bin Al-Qarni. Huwais Al-Qarni ini dia tinggal di negeri Yaman. Dia tinggal di Yaman. Dia ni kan satu hari ibu dia minta pada dia. Ibu dia dah tua lah. Ibu dah tua. Dia minta pada Huwais, dia kata, ya Huwais, dia kata, kan, boleh tak kau bawa ibu ni pergi haji? Boleh tak bawa ibu pergi haji? Huwais kata, macam mana saya nak bawa ya ibu, sedangkan saya ni tak ada duit, miskin dan sebagainya, sedangkan orang lain tu semua ada duit, kan, mereka ada kemampuan untuk pergi haji. Maka Huwais pun terbenunglah. Tapi Huwais nak memperkenankan akan permintaan akan ibu dia lah. Maka dia belilah seekor anak lembu, kemudian dia buat tempat tinggal anak lembu tu di atas bukit. Jadi dia nak supaya anggota badan dia tu kuat. Jadi dia pada mulanya orang rasa pelik lah, kan, pelihara lembu di bawah bukit, bagi makan lembu di bawah bukit, sedangkan tempat tinggal atas bukit. Jadi setiap hari Huwais dia kata, waktu pagi dia akan pikul lembu tu turun ke bawah, dan waktu petang dia pikul lembu tu naik ke atas. Sampailah lembu tu besar. Dia masih pikul lagi. Jadi badannya sebelum tu dalam keadaan tak kuat, lemah. Jadi akhirnya tambah kuat dan lemah. Okay. Kemudian bila sampai musim haji, maka dia pikul ibu dia. Kan, ibu keadaan dia zoom, kan, tak kuat, badan tak kuat. Maka dia pikul ibu dia pergi menunaikan haji di Mekah. Sampai di sana, kan, ibu dia kata pada Huwais, ya wahai Huwais, dia kata, kamu telah memperkenankan permintaan ibu. Dia kata, boleh tak sekarang ni kau doakan kepada Allah Ta'ala supaya engkau disembuhkan daripada penyakit sopak. Huwais masa tu, sebelum tu dia ada penyakit sopak, penyakit keputihan badan, kan. Kau doalah pada Allah Ta'ala supaya disembuhkan penyakit sopak tadi. Huwais kata, tak apalah ibu, dia kata, biarlah keadaanku macam ni, tak boleh macam tu wahai anakku, doalah pada Allah Ta'ala supaya kamu disembuhkan penyakit sopak. Maka Huwais pun doalah pada Allah Ta'ala supaya disembuhkan penyakit sopak. Akhirnya dia pulih pada penyakit sopak, kecuali ada satu tempat, ada menyatakan di tengkuk dia, kan, ada sebesar duit siling, kan, kesan putih sopak tu yang masih tinggal. Kat situlah orang nak kenal Huwais ini. Nabi kata pada para sahabat, kan, nanti kalau suatu hari nanti Huwais kalau datang ke sini, ke Mekah ini, kamu pergilah jumpa dia dan minta doa pada dia untuk doakan kamu. Macam mana kami nak kenal Huwais itu ya Rasulullah? Cara dia, kamu tengok sama ada di tapak tangannya ataupun di tengkuknya tu ada sopak, dia kata, sopak sebesar duit siling. Duit siling. Kat situlah kamu kenal dia sebagai Huwais Al-Qarni. Ya tu. Ketika Huwais pergi ke Mekah masa tu, kan, setelah menunaikan haji, dia nak supaya nak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi masa tu tak ada, tak silap saya. Nabi pergi dalam satu peperangan dengan para sahabat. Kan, tapi Nabi tahu kedatangan Huwais tu, dia tahu. Dia tahu Huwais datang. Maka Huwais pun tunggu Rasulullah, Nabi tak balik. Maka akhirnya bila habis musim haji, maka Huwais pun kembali semula ke Yaman. Lah. Gitu. Jadi dia tak dapatlah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itulah terdapat. Kerana Nabi terlibat dalam peperangan macam tu. Dan Nabi pun sekali saja, kan, Huwais. Nabi pun mengerjakan umrah sekali saja. Lepas tu Nabi tersilap ikut terlibat peperangan. Lepas tu Nabi pun meninggal dunia ataupun wafatlah lepas tu. Kan?
Kemudian sebelum tu Nabi dah berpesan para sahabat, nanti kalau seandainya Huwais datang ke Mekah semula, dia datang balik pada musim haji akan datang, kan, kamu jumpalah dia dan minta dia doakan kepada kamu. Kan? Jadi para sahabat pun menunggu-nunggu Huwais tadi. Kan? Beberapa tahun kemudian datang musim haji yang kemudian, jadi Huwais pun datang semula. Jadi kan para sahabat pun mencari-carilah seperti Abu Bakar, Umar, mereka cari-carilah Huwais ni kat mana. Kan? Mereka pun pergilah, orang kata, berkunjung kepada kabilah daripada Yaman, tanya pada mereka, ada tak kamu nampak Huwais? Mereka kata Huwais tak ada sini. Huwais tak ada sini. Huwais sekarang berada di luar kota kerana dia menjaga macam binatang-binatang. Ataupun orang kata kenderaan-kenderaan kabilah lah. Jadi Huwais ditugaskan untuk menjaga binatang kenderaan kabilah menunaikan haji pada masa itu. Jadi mereka pun pergilah cari-cari, akhirnya mereka jumpa Huwais, kan, berdasarkan pada tanda yang ada pada Huwais tadi. Dan mereka minta supaya mereka didoakan oleh Huwais, dan Huwais pun mendoakan mereka. Kan, itulah kelebihan yang ada pada Huwais lah. Dan Huwais ini dia beriman dengan Rasulullah tetapi tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikut pendapat Abu Zuhrah, sahabat Nabi pada hari wafat baginda seramai 124,000 orang. Semana sama jumlah dengan Nabi. Sama jumlah dengan Nabi. Kerana jumlah Nabi itu semuanya 124,000. Semana sahabat Nabi pun ada 124,000. Sahabat yang paling akhir wafat ialah Sayyidina Abu Tufail Amir bin Watilah Al-Laisi. Beliau wafat pada tahun 100 Hijrah. Semua sahabat adalah bersifat udul. Udul mana adil. Sahabat yang paling afdal ialah 10 orang sahabat dijamin syurga. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Okay, sebagaimana lafaz hadisnya, Nabi kata Abu Bakrin fil jannah, kan, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Talib fil jannah, Sa'id bin Abi Waqqas fil jannah, kata Nabi, Sa'id bin Zaid fil jannah, Sayyiduna Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abu Udah fil jannah dan Abdurrahman fil jannah. Kata Nabi kata semua berada dalam syurga Allah SWT. Mana 10 sahabat ni memang dijamin syurga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang paling afdal dari 10 itu adalah para khulafa Rasyidin yang 4, dan keutamaan mereka mengikut tertib kekhalifahan masing-masing. So maknanya paling utama ialah Abu Bakar lah. Abu Bakar ni merupakan kata bapa mentua juga pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Osman pula ni, Sayyidina Osman berkahwin dengan anak Nabi pula. Sayyidina Osman ni berkahwin dengan anak baginda Rasulullah, iaitulah, kalau tak silap saya, Ruqayyah dan juga Ummul Kasum. Ini berkahwin dengan Sayyidina Osman. Okey. Kemudian Sayyidina Ali pula berkahwin dengan anak Rasulullah, itulah Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah. So makna 4 orang ni tuan-tuan sebenarnya ada kait-mengait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang bersama atau bertemu dengan para nabi yang lain sebelum dengan Nabi Muhammad SAW dipanggil sebagai golongan Hawariyun. Golongan Hawariyun. Orang yang bersama atau bertemu dengan para nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW dinamakan sebagai golongan Hawariyin ataupun Hawariyun. Okey. Habis sampai situlah. Akan datang kita sambung lagi ke khalifan 4 sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Mikrofon ni tak kuat lah. Sakit tekak boleh cakap. Dia kena mikrofon. Sini ada JK. Ada JK tak? Saya JK. Itulah tu dia punya meja ni.
Kalau boleh ada dua kunci. Duplicate kunci lah. Kan? Ataupun letak meja kat luar ni boleh. Meja belajar letak kat luar. Macam tu. Jadi tak payahlah kita takkan nak pergi pecahkan kan. Tak sesuai lah. Sesuai. Selawat kan. Selawat ni kalau kita kategorikan dia ada selawat kepada Rasulullah, selawat kepada Rasulullah dan keluarga, selawat kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat. Selawat Allah bersama sahabat. Dia ada wa'ala ali sahabat kan. Jadi maknanya yang paling afdal yang satu. Yang paling afdal? Ada kita selawat kepada Rasulullah saja, atau Rasulullah dan keluarga, ataupun para sahabat sekali. Para sahabat sekali lah. Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wa alihi wasahbihi wa barik wasallim. Sebenarnya usahakan boleh kita, kalau katakanlah kita berselawat kepada Rasulullah dan keluarga. Kalau kita tengok dalam keluarga Rasulullah, ada yang dia meninggal tanpa memeluk agama Islam, contoh macam Abu Lahab. Jadi bila kita selawat kepada Rasulullah dan keluarga, adakah termasuk sekali? Tak masuk. Yang beriman saja. Yang beriman sajalah. Tapi kalau macam datuk Rasulullah, dia meninggal sebelum diutuskan Islam tu. Dia macam mana? Datuk? Ayah. Yalah. Ibu Rasulullah. Datuk baginda. Dia termasuk ahli keluarga jugalah. Ahli keluarga baginda Rasulullah SAW. Tapi masa itu Nabi belum diutuskan lagi. Nabi belum diutuskan lagi sebagai Nabi. Dia sama juga seperti golongan ahli fatrah tu. Kan? Ayah dan ibu Nabi kan? Masa itu kan Nabi belum dilantik sebagai Nabi dan Rasul lagi. Maknanya bila kita selawat kepada Rasulullah dan keluarga ni yang beriman. Yang beriman sajalah. Keluarga yang beriman saja. Abu Talib pun tak beriman. Sedangkan Abu Talib pun nak kirakan banyak dia punya jasanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang ditiraf ni, dia orang beriman saja. Yang tak beriman tak ditiraf. Kan Nabi pun ada minta maaf, minta diampunkan dosa. Nabi pun ada minta ampunkan dosa kepada kata datu ataupun bapa saudara Nabi. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, janganlah kamu minta ampun kepada dia sedangkan dia tidak beriman. Macam tu, walaupun banyak jasa dia, tak. Jadi kalau mana-mana siapa saja yang banyak jasa, tapi selagi mana tidak beriman pada Allah, selagi itu tak ditiraf juga. Tetap juga tempatnya di neraka kan, bukan di syurga. Ada pendapat menyatakan kan Abu Talib tu berada di neraka, tetapi dia punya seksaannya tidaklah seberat dengan orang yang lain. Ada pendapat menyatakan begitu. Kan? Kenapa? Kerana dia tak beriman. Tak beriman. Walau macam mana pun dia tak beriman orang macam mana. Walaupun dia banyak jasa dia. Kalau nak kirakan orang zaman sekarang pun banyak juga orang-orang yang tidak beriman pun banyak juga jasa. Kan? Contohnya golongan orang yang suka beramal kan. Mana saja orang susah, walaupun dia bukan Islam pun, tapi dia nampak orang susah, dia lah orang yang pertama pergi ke sana untuk membantu dan menyumbang lah. Kan, menolong orang yang susah tadi. Tapi hakikat dia tak beriman kepada Allah Ta'ala. Kan, bila tak beriman, tak ada syahadah, mana akan berlakulah orang kata pemisahan antara iman dengan kufur. Iman dengan kufur dah berpisah ke situ. Kerana syarat amal itu ditiraf, mestilah beriman. Tidak beriman, tidak akan ditiraf amalan dia si Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana baik pun orang itulah. Itu sebabnya kalau sebaik-baiknya orang itu beriman lah. Walaupun dia di akhir usia dia beriman pun kan alhamdulillah dah okey dah tu. Ni di akhir usia pun masih tak beriman lagi. Dan nak mati pun masih tak beriman lagi. Tak tahu nak cakap lah kan. Macam tu. Bukan kuasa kita tapi kuasa Allah Taala macam tu. Okey then. Okay, habis Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Allah. Dah? Nah. Oh. Nah. Ada? Nah. Selang sekali. SU datang SU. SU. Tak nampak lagi.